Dalam sebuah hadis Nabi SAW terdapat 7 golongan. 7 golongan yang mendapat naungan Allah di hari yang tiada naungan melainkan naungan Allah. Di hari yang tiada naungan melainkan naungan Allah, dan ini di antara golongan VVIP Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya ialah, subhanallah, salah satunya ialah pemuda. Bukan mesti-mestinya orang muda saja, ataupun lelaki lah, yang terikat hatinya dan dirinya dengan rumah Allah. Mereka ini akan mendapat naungan Allah di padang mahsyar di hari yang tiada naungan melainkan naungan Allah. Kita tahu suami tak boleh menaungi isteri, pemimpin, orang yang ada pangkat kedudukan apa pun tak boleh nak menaungi, tak boleh nak tolong. Hari itu satu saja naungan, hanyalah naungan Allah. Jadi salah satunya adalah mereka, iaitu kaum lelaki yang terikat hatinya dengan rumah Allah. Jadi saya kira pada lelaki yang ada di luar sana, ini adalah VVIP Allah. Masya Allah, kalaulah kamu dengar, kamu memahami hakikat hadis Nabi ini, kamu akan pastikan diri kamu menjadi VIP Allah. VIP kalau di dunia ni kita panggil sekarang gelaran kayangan, kita panggil kan, grup kayangan, grup VIP. Macam tu. Netizen lah bagi gelaran tu kan. Jadi biasanya VIP ni dia ada kelebihan banyak kan. Adalah kelebihan, mungkin kalau dalam majlis VIP ni dia ada duduk tempat khas dia. Kalau dia nak proses apa-apa urusan, mungkin dia ada fast track dia. Biasa kalau dalam kapal terbang pun ada seat VIP kan. Seat VIP first class, beza sikit, layanan pun beza. Kemudian kalau pergi hotel pun ada bilik-bilik VIP. Mahal tapi layanan dia first class lah. Ada gelaran jawatan-jawatan ketika hidup di dunia, manusia dilayan dengan lebih baik daripada bukan VIP. Bagi kita orang Islam, subhanallah, bukan kita kata mereka itu golongan yang cintakan dunia, tak. Subhanallah, itu kelebihan yang Allah kurniakan, hasil daripada titik peluh kesusahan mereka juga untuk capai tahap VIP di kalangan manusia. Jadi ia bukan sesuatu yang tercela, semuanya bukan tercela. Namun bagi kita orang beriman, orang Islam, kita ingin mengejar kedudukan VIP di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini salah satu ataupun mereka yang digelar VIP, 7 golongan ni saya nak bacakan setiap satu. Mudah-mudahan kita tergolong salah seorang daripada 7. Sebab di mahsyar kelak ada golongan VIP, orang lain lapar, dahaga, bawah terik, panas, tak diazab, perlu dihisap. Tapi golongan VIP Allah ini tak perlu dihisap, masuk syurga tanpa diazab, tanpa dihisap. Mereka juga mendapat nikmat walaupun di padang mahsyar belum masuk syurga lagi. Mereka telah diberi pakaian daripada syurga. Mereka tidak mengalami melalui sebagaimana keperitan dan kedahsyatan di padang mahsyar. Dan kita tahu tuan-puan dimati Allah sekalian, padang mahsyar suasana tidak terbayang. Padang mahsyar telah bermula segala azab dan juga nikmat. Padang mahsyar, hisab seseorang manusia disebut dalam hadis Nabi paling sekejap. Siapa yang perlu masuk barisan perlu dihisab, tempoh paling sekejap hisab adalah dalam 50,000 tahun. Sangat lama. Tempoh hisab kita sangat lama, sangat detail. Setiap satu akan dihisab, dikira oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Muslimin muslimat yang mati Allah sekalian, alhamdulillah saya belum sebut lagi lah tu, nanti kita baca hadis ni. Alhamdulillah tajuk kita adalah VVIP, insan VVIP di sisi Allah. Jadi saya nak sebutkan dahulu, masya-Allah, 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah di mahsyar. Orang lain, insan-insan yang lain yang tidak dapat naungan Allah selain daripada ini, na'udzubillah, mungkin dalam situasi yang sangat dahsyat. Kita tahu antara gambaran penghuni padang mahsyar, peluh sampai siku, sampai buku lali, sampai pinggang, sampai ni ada yang berenang dalam peluh. Sebab apa? Ada sesetengahnya matahari memang tak wujud ketika itu, tapi ibarat matahari itu sejengkal. Kepanasan di padang mahsyar itu ibarat matahari sejengkal. Kita sekarang, matahari dengan kita berjuta-juta kilometer. Jauhnya jarak matahari dengan kita, juta-juta kilometer.
Dan jika matahari sekarang didekatkan Allah, hanya satu titik ataupun sikit je dekat, maka kehidupan di bumi ini akan hancur. Jika matahari ini dijauhkan sedikit daripada bumi, maka kehidupan di dunia ini akan beku. Maksudnya kesejukan, kita pun mati sejuk. Nak sebutnya betapa tepatnya Allah menyusun alam semesta ini, tidak ada tersilap sedikit pun. Matahari tu tepat je duduk elok je dengan kita, walaupun kita sentiasa berpusing, bergerak dan sebagainya. Dan bayangkan di padang mahsyar kelak ada suasana yang mana ibarat matahari sejengkal dengan kepala, otak pun menggelegak, kepanasan, berpeluh dan sebagainya. Ia tergantung kepada amal soleh masing-masing ketika di dunia. Namun ada golongan VIP Allah Subhanahu Wa Taala tidak terkena semua bentuk sesaan, tidak terkena. Okey. Saya bacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih riwayat Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillati yawma la zilla illa zilluh, al-imamul adil wa syabun nasha'a fi ibadati rabbih wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid wa rajulani tahaba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun talabathu imra'atun zatu mansib wa jamalin faqala inni akhafu Allah wa rajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun zakarallaha khaliyan fafadat aynahu. Sahihul Bukhari, hadis sahih riwayat Bukhari. Saya bacakan matan supaya kita sama-sama dapat rahmat daripada membaca hadis Nabi. Dan saya tengok semua diam ni ha. Elok diam ha. Masya Allah. Diam ngantuk ke diam khusyuk ni? Subhanallah. Mencabar ni kalau kat rumah ni agak-agak buat apa sekarang ni? Baring, golek-golek, lepas tu lolap kan? Dia antara dua waktu lah kalau duduk di rumah, lepas subuh, selepas tadarus tu memang ngantuk lah. Ya Allah. Bulan Ramadan sebab kita tak bekerja, nak masak, nak sarapan apa kan? Lepas tu lepas zuhur, Masya Allah. Dan memang antara waktu yang berkualiti tidur adalah waktu sebelum zuhur dan juga selepas zuhur, sebelum asar. Siapa yang tak sempat qailul lahu kan? Kadang bahasa kita panggil qailullah. Sebenarnya sebutan dia qailullah tu betul lah. Qailun maksudnya sedikit lahu daripadanya. Yang salah kalau siapa sebut qailullah, itu salah. Kalau sebut qailullah, maksud dia sedikit Allah. Qailun, qalilun, sikit. Sebenarnya ejaan dia qailun lahu, laha. Hu tu kembali kepada waktu siang tu. Maksudnya adalah tidur yang sedikit daripadanya, itu adalah daripada siang sebelum asar. Kalau tak sempat sebelum zuhur, sibuk masak apa selepas zuhur, tapi elakkan tidur selepas makan. Bulan Ramadan kita tak ada makan. Kerana Nabi kata barang siapa yang tidur sedikit tu, ada barakah padanya dan menguatkan dia untuk bangun malam. Jadi kita bulan Ramadan ni, itu antara tidur yang diberi pahala. Tidurlah sebelum zuhur kan, tapi sikit, bukan 2 jam masuk dalam selimut, pasang aircon kan. Lepas tu memang target start daripada pukul 11, target pukul 1, 2 jam. Tak adalah sampai macam tu beria. Jadi tidur dalam keadaan bukan merancang untuk tidur lama. Tapi kalau terlebih lama tu rezekilah. Tapi rancang, saya tak berniat pun nak tidur sampai 3 jam, tapi siap masuk selimut, pasang aircon, tutup lampu. Mulut cakap tak niat, tapi perbuatan menunjukkan niat. Subhanallah. Jadi tidur pada kita rancang malam nak bangun pukul 3 pagi, pam pagi kan. Jadi untuk menguatkan malam, maka tidurlah sedikit, waktu itu ada barakah. Bahkan pakar kaji tidur, tapi janganlah pula Ustazah tidurlah jap. Tidur semua. Pakar kaji tidur kata antaranya 2 waktu yang tidur sangat berkualiti. Yang mana tidur walaupun 10 minit boleh menyamai 1 jam dari segi kualiti tidur. Kalau tidur 1 jam menyamai lagi lah. Subhanallah.
Dua waktu. Yang pertama pada waktu siang, tidur yang sedikit. Kalau terlebih kurang baguslah. Sama ada sebelum zuhur ataupun selepas zuhur. Kedua iaitu tidur selepas waktu isyak sebelum pukul 12. Sebab itu orang yang tidur lambat lepas pukul 12, walaupun cukuplah 5 jam dia tidur, dia tak akan badan dia segar kuat. Seperti mana orang yang tidur pukul 10 dah tidur. Sebab 10 hingga 11, 11 hingga 12 itu waktu yang sangat berkualiti. Dan itulah sunnah Nabi, tidur secepatnya selepas waktu isyak. Kalau sekarang selepas tarawih kita tidur dengan segera. Eloknya tuan-puan sekalian, selepas solat tarawih kita terus ambil witir lah. Tapi ada orang nak tangguhkan witir bersama dengan tahajud. Itu pun tak ada masalah. Namun antara yang disebutkan dalam hadis, para sahabat menceritakan, isteri Nabi menceritakan, Nabi takkan tidur sebelum menyelesaikan witir. Jadi ustazah, kalau kita witir dulu, bangun tengah malam nak witir lagi sekali ke? Tak perlu. Kalau bangun tahajud, mungkin salat taubat, mungkin buat salat tasbih, tak perlu witir lagi. Tidak ada witir 2 kali. Jadi witir itu membawa maksud solat sunat menyudahkan malam. Maksudnya kita nak tidur, ibadah perakhiran kita pada sebelum tidur, kita sudahkan dengan witir. Subhanallah. Tapi nak tangguhkan bersama dengan bangun tahajud pun tak ada masalah. Subhanallah. Okey, saya nak baca terjemahan ni. Ada 7 golongan manusia yang akan mendapat naungan Allah pada hari yang tiada naungan melainkan naungannya. Yang pertama iaitu al-imamul adil, pemimpin yang adil. Siapa pemimpin di sini, angkat tangan. Saya nak tengok siapa pemimpin kat sini, angkat tangan. Tunduk belaka. Hajar tak nak ngaku pula. Tadi ngaku ketua muslimat. Hajar pemimpin. Datin pemimpin tak? Teragak-agak nak ni. Oh, ni penasihat. Pemimpin juga. Tiba-tiba nak kongsi jawatan kan. Puan pemimpin tak? Tak. Masya Allah. Okey, baiklah. Nak tahu pemimpin atau tidak, saya baca hadis yang lain. Nabi SAW bersabda, hadis yang sahih. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Nabi sebut kullukum, setiap daripada kamu, semua kamu ini. Nabi tak sebut kecuali, illa, kecuali tak ada. Kullukum, setiap daripada kamu. Kullukum ra'in, setiap daripada kamu adalah pemimpin. Wa kullukum, dan setiap daripada kamu mas'ulun an ra'iyati, akan ditanya akan kepimpinannya. Kemudian Nabi menyambung hadis tersebut. Seorang raja adalah pemimpin, akan ditanya akan kepimpinannya. Sama lah ni, bukan raja saja. Menteri, Perdana Menteri, Timbalan Menteri ni, orang-orang atas ni, akan ditanya akan kepimpinannya. Dan seorang rakyat adalah pemimpin, akan ditanya akan kepimpinannya. Kita tak boleh kata, berat esok hisab pemimpin ni, kau jawablah ke akhirat besok. Sebagai rakyat pun akan ditanya, apa yang kamu buat sebagai rakyat? Adakah kamu menjalankan tanggungjawab kamu sebagai rakyat? Adakah kamu mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh kerajaan? Adakah kamu mentaati pemimpin yang adil? Adakah kamu kerja bantah? Semua tak betul, dia je yang betul. Semua komplain. Masya Allah, na'udzubillah min zalik. Dan Nabi menyambung lagi, seorang suami adalah pemimpin. Sebelum seorang suami, Nabi sambung, seorang tuan adalah pemimpin. Dan seorang hamba juga pemimpin, akan ditanya akan kepimpinannya. Kalau kita fikir hamba abdi pemimpin, dia ada tugasan yang diberikan oleh tuan dia. Suruh menyapu, suruh ngemas, suruh ini. Dia bertanggungjawab terhadap tugas-tugasnya. Seorang suami, seorang lelaki pemimpin dalam rumah tangganya, dia pasti akan ditanya. Sekarang memang tak ditanya. Tapi kalau ditanya sebelum tidur, datang malaikat tanya, memang suami soleh belaka ni. Kalau sebelum tidur datanglah malaikat, Tuan Haji, tanggungjawab Tuan Haji apa? Tuan Haji dah buat? Nampak gaya isteri Tuan Haji membazir lagi hari ni, dah tegur. Asyik beli handbag, Tuan Haji tak tegur. Tuan Haji, isteri Tuan Haji ni tak tutup aurat dengan baik. Kalaulah ada malaikat duk hisap sebelum tidur, agak-agak memang eloklah semua suami ni jalankan tugas betul-betul. Betul-betul lah jalankan tugas.
Kan nasihat, pujuk isteri ni supaya tutup aurat dengan baik. Nasihat, pujuk isteri ni. Buat kerja rumah sama-sama. Sebab itu tanggungjawab suami antaranya. Subhanallah. Tapi sebab kita tak dihisap, kita takkan ditanya, belum ditanya. Tapi Allah sebut, suami adalah ketua keluarga, pemimpin, dan kamu akan dipersoalkan, akan dipertanggungjawabkan. Allahu Akbar. Dan Nabi menyambung lagi, seorang isteri, seorang wanita adalah ketua dan pemimpin dalam rumah tangganya, dia akan ditanya akan kepimpinannya. Subhanallah, sangat detail tuan-puan dan mati Allah sekalian. Sebab itu dalam rumah tangga, suami juga pemimpin, isteri juga pemimpin. Tak boleh orang perempuan kata, bang awak kan ketua keluarga, betul awak, betul lah saya, salah awak, salah lah saya. Habis tu, kalau suami itu melakukan maksiat, kita pun ikut sama. Tuan-puan yang mati Allah sekalian, kedua-duanya pemimpin dalam sebuah rumah tangga, tetapi fungsi yang berbeza, peranan yang berbeza. Dan selamanya isteri tak boleh menyalahkan suami semata-mata kalau berlaku keburukan dalam rumah tangga. Dan saya jumpa ramai isteri yang menjadi asbab hidayah dalam sebuah keluarga. Bukan suami, isteri. Isteri pun tanya, Ustazah, macam mana Ustazah? Saya nak juga satu hari suami saya yang kejutkan saya. Sepanjang kahwin 30 tahun tak ada sekali Ustazah. Kalau saya tak kejutkan, memang tak subuh lah dia. Ustazah, saya ingin juga suami saya yang ajak pergi kuliah. Tak ada Ustazah. Semalam ada seorang makcik nangis-nangis salam dengan saya. Saya kata, sabar makcik, saya ingatkan masalah besar. Ustazah doakan suami acik, umur dalam 60 lebih macam tu. Saya rasa dah 70, nampak tua. Sedap cakap orang kan nampak tua. Dia kata, saya kata kena sabar makcik, sabar. Ustazah doa pakcik tu supaya nak pergi masjid. Tu ke masalah pakcik? Ya Ustazah, semua yang lain elok. Pasal tak nak pergi masjid Ustazah. Tak nak jemaah, tak nak pergi masjid. Saya kata subhanallah, insya-Allah makcik, kita doa sama-sama. Bagi setengah orang yang tu pun dah rasa berat sebab dia mengimpikan suami dia tu ahli masjid. Dengar kuliah, ikut tadarus, tak nak dia pergi masjid Ustazah. Subhanallah, sebab isi ni faham. Lelaki yang terikat hatinya dengan rumah Allah adalah VIP Allah. Tapi saya nak sebut, yang pertama Allah sebut VIP Allah yang pertama di padang mahsyar adalah Al-Imamul Adil, pemimpin yang adil. Wahai para ibu sekalian, kadang-kadang kita tidak adil dengan anak. Ada anak yang kita lebihkan kasih sayang, ada anak yang itulah selalu kena marah. Ada anak yang bila balik kita masak beria, ada anak yang balik kita buat tak tahu, buat biasa saja. Ada anak yang bila balik kita kirim macam-macam, masak macam-macam. Ada anak bila balik dia nak kembali semula, kita buat biasa-biasa saja. Tuan-puan dan mati Allah sekalian, pernah satu ketika seorang ayah datang jumpa Rasulullah, lalu menceritakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini anakku, aku berikan kepada dia sekian. Dia cerita ni betapa dia sayang anak ni dan macam-macam dia bagi pada anak ni. Lalu Rasulullah bertanya kepada dia, adakah kamu melakukan hal sama kepada anak-anak yang lain? Dia kata, tidak ya Rasulullah. Lalu Rasulullah kata, aku enggan bersaksi kepadamu. Rasulullah sampai tidak mahu bersaksi. Tidak mahu, soalannya wallahu a'lam, maksudnya bersaksi di dunia ataupun bersaksi di akhirat. Aku enggan bersaksi terhadapmu. Dan Nabi bertanya dia kembali, adakah kamu mahu diperlakukan sama oleh anak-anakmu? Sudah tentu ya Rasulullah. Maka perlakukanlah terhadap anakmu sama saja, sama rata. Sebab itu dalam bab hibah, ketika saat hidup tuan-puan yang mati Allah sekalian, kalau ibu bapa nak bagi hadiah, nak bagi sesuatu kepada anak-anak, kena bagi sama. Kecuali kalau dipersetujui oleh anak-anak yang lain. Dalam 5 orang anak, seorang anak yang susah, jadi mak ayah bagi lebih sikit pada yang susah. Yang lain pun kata, tak apalah Umi, bantulah Abang Long tu kesian. Anak dalam ramai, kami ni ibu Umi tak bagi pun tak apa. Kalau anak semua reda tak ada masalah. Tapi hari ini banyak cerita sampai kepada saya. Contohnya, ibu ni tak reda, tak restu perkahwinan ni, anak ni terus dibuang dan sebagainya. Wahai ibu ayah sekalian, ini kisah benar. Saya pergi ziarah anak 8 orang. Kat rumah tak ada apa-apa boleh dimakan. Rumah pun kosong, kurus kering semuanya. Ibu ayah pun kurus kering, anak-anak pun kurus kering. Lepas tu seorang isteri ibu ni pun kata, saya buka peti ais,
Bukan saya ni sibuk-sibuk nak buka peti air rumah orang ya. Saya ni, kita ni, kami ni NGO Sahabat Amal Camp memang ramai mu'alaf, ramai asnaf dan mu'alaf kami jaga. Ada asnaf ni yang saya pergi lebih dari 5-6 kali. Kita tolong macam-macam sampai macam dah keluarga. Sampai peringkat kadang-kadang dia tak bagi tahu yang dia tak ada makanan. Dah punya biasa tu, akak ada makanan tak? Ada ustazah, jangan bimbang, ada untuk anak-anak. Ya ke kak? Mari saya tengok peti ais. Bukan ceroboh-ceroboh, orang bukannya yang tak biasa kali pertama kak buka teh. Saya kata apa makanan akak ada? Akak nak masak apa? Tak apa ustazah, apa yang ada kami makan. Kadang biskut kering. Lepas tu saya kenal, bila bercakap dengan isteri ni, ustazah saya tanya saudara mara tak ada ke, adik-beradik tak ada ke, boleh tolong. Suami tu elok dulu kerja, duduk rumah flat elok. Suami tu dulu kerja elok, lepas tu aksiden jadi OKU, automatik hilang kerja. Dan bila OKU jalan pun sengit-sengit, nak jadi jaga pun orang tak nak terima. Kalau masuk pencuri macam mana nak kejar? Kan? Dia kata macam-macam cuba, kita pun minta juga bagi modal berniaga, tapi mereka dah berusaha tapi tak berjaya, belum berjaya sampai hari ini. Macam-macam lah kita bantu anak dia, kita bantu untuk sekolah apa, pakaian sekolah kita bantu. Tapi bila yang saya sedih tu, tuan-puan yang dimati Allah sekian, bila tanya, dia kata ustazah, isi saya ni anak orang kaya. Dia pun sebutlah anak orang kaya mana. Saya kata ya Allah, anak orang kaya tu. Ya ustazah, anak orang kaya ustazah, tapi dibuang keluarga sebab nikah dengan saya. Dan kami diuji, mungkinlah asbab menyakiti hati ibu ayahnya dan sebagainya. Dan memang ibu ayah tak pernah tolong, tak pernah tengok anak-anak ni, tak pernah tengok cucu-cucu ni. Dibuang terus, rumah pun tak jauh. Pernah isi saya pergi minta tolong dengan mak ayah tak nak tolong. Adik-beradik pun sama. Itulah ujian dalam hidup kami, mungkin asbab itulah. Dan saya pernah jumpa seorang ibu ni kata, ustazah saya memang seorang anak tu saya tak redha. Sekarang dia hidup payah. Selagi dia tak minta maaf dengan saya tak akan redha dengan dia. Dia nyakitkan hati saya dulu. Saya kata, ibu, wahai emak, sekarang hidup berasingan di dunia, sudah tentu hati makcik pun rasa sedih. Bayangkan kalau berasingan di akhirat kelak. Kalau ibu boleh masuk syurga sebab sabar ibu terhadap anak, ibu sanggup ke membayangkan anak itu di dalam neraka? Habis tu ustazah dia tak nak minta maaf. Kenapa dia tidak minta maaf? Kenapa hati anak tu keras? Mungkin kerana sebab ibu makcik belum redha pada dia. Makcik selalu sebut begini, sebab itu hati anak itu Allah buat keras sampai sekarang. Cuba makcik depan Allah, ya Allah, aku maafkan anakku, aku redha terhadap anakku, aku terima ini ujian daripadamu ya Allah. Mungkin asbab itu anak itu akan diberi hidayah, lalu pulang kembali dan minta maaf dengan puan. Subhanallah. Saya nak sebut tuan-puan dimati Allah sekalian, nak jadi ibu yang adil, ayah yang adil, isteri yang adil, suami yang adil bukan mudah. Contoh lain, saya bagi anak saya bergaduh kan. Saya ada anak 7 orang kecil-kecil, yang lelaki selalu bergaduh. Kalau saya nak mudah, time dia bergaduh, saya terus je pukul ataupun marah yang besar tanpa diadili. Dengar adik nangis tu, kenapa adik nangis tu? Kenapa buat? Pergi cubit yang bang, tak boleh mengalah ke? Sebab apa? Malas nak mengadili. Tapi bila kita tahu kita kena menjadi imam yang adil, pemimpin yang adil, panggil dua-dua, tanya betul-betul ceritanya apa, kenapa nangis ni adik ni. Bukan asal adik nangis je, abang kakak yang kena salah. Lepas tu dengar penjelasan, rupanya memang salah bermula daripada adik. Lepas tu adik ni sekian-sekian buat, kemudian abang pun balas sekian-sekian. Jadi di situ kita kena berlaku adil, yang salah tetap salah, perlu diberi teguran. Sebab kalau kita membiasakan malah nak menghakimi, malah nak dengar, nak selesai mudah. Dah Umi tak nak dengar bergaduh, mari sini duduk, rotan. Dua-dua kena rotan. Sebab apa? Tak nak panjang cerita. Akhirnya mereka kata, buat salah pun kena, tak buat salah pun kena, baik buat. Kadang-kadang diberi pengajaran, anak ni faham apa? Yang kecil, selamanya aku takkan kena, yang kena adalah abang, kakak. Jadi lama-lama yang kakak abang akan benci adik. Kau kan apa-apa, mak memang takkan pukul kau. Sampai besar dia boleh jadi dendam. Tuan-puan sekalian, kadang-kadang hasad, dengki, dendam di kalangan anak-anak berlaku disebabkan ibu ayah tak berlaku adil. Sampai dah besar, yang abang ni boleh cakap, kau kan anak kesayangan mak, kau gila minta tolong dengan mak. Walaupun dah besar, dah berkeluarga, dendam tu tetap ada. Sebab apa?
Dia disuburkan oleh sikap ibu bapa yang tak berlaku adil, malas nak uruskan dan sebagainya. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, pemimpin yang adil ni bukan semestinya menteri, Perdana Menteri saja. Bukannya JKK, MPK, ketua muslimat saja dan sebagainya, pengerusi masjid, tak. Kita semua adalah pemimpin. Sekurang-kurangnya kita memimpin diri kita sendiri dan kita akan ditanya. Jadi berlaku adillah dengan diri kita sendiri. Subhanallah. Golongan yang kedua VIP Allah di mahsyar kelak, iaitu seseorang pemuda yang menyibukkan dirinya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni nampak ni golongan pemuda ni. Yang petua pun ramai ni. Janganlah fikir dah orang tua ustazah, insya-Allah termasuk. Golongan pemuda atau pemudi bukan lelaki saja, maksudnya terutamanya orang muda dan mati muda. Tetapi dia adalah orang yang sibuk beribadah kepada Allah. Bukan bermaksud dia tak pergi kerja. Kenapa tak pergi kerja ni? Saya nak berhenti kerja, nak jadi pemuda yang sibuk beribadah. Janganlah salah faham begitu pula. Sebab bekerja juga adalah satu ibadah di dalam Islam. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini sahabat-sahabat yang hadir live lebih kurang dalam 4,000 orang. Masya Allah. Yang campur ini hampir 3,000 ni saya tak nampak berapa. Lebih kurang dalam 3,500, 1,600 macam tu. Lebih kurang lah ya Syirah. Okey, subhanallah. Jadi yang hadir di online pun sama. Tengah-tengah hari tak tidur juga ya kat rumah. Terima kasih ya yang hadir secara online. Masya Allah. Boleh tuliskan nota yang kita sebut 7 golongan VIP Allah ni. Okey, golongan yang ketiga, iaitu seorang yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Masya Allah. Kita tahu musim Covid, masjid ditutup, tetapi hatinya tetap rindu. Walaupun dia tak sampai ke masjid, dia tetap rindu. Maka subhanallah, mudah-mudahan dia tergolong di kalangan mereka yang terikat hatinya dengan masjid. Bukannya lelaki saja, bahkan perempuan yang suka datang masjid. Ini pun jadi isu juga. Ustazah, perempuan mana lebih afdal? Solatnya di masjid ataupun di rumah? Okey, mana lebih afdal muslimat? Rumah ke di masjid? Habis tu kenapa ada ruang solat untuk muslimat? Tutuplah semua muslimat solat masjid dan solat kat rumah. Nak datang majlis ilmu. Masya Allah. Saya nak tanya, di zaman Rasulullah, wanita di zaman Rasulullah solat tak di masjid? Ada tak solat di masjid? Di surau? Ada. Subhanallah. Di zaman Rasulullah juga ada bahagian untuk wanita. Saya nak jelaskan isu ni. Dan tahun ni tak jadi isu sangat, sebab kita tahu masjid sangat terhad. Subhanallah. Tahun-tahun lepas selalulah bergaduh. Ada seorang makcik tu datang, dah umur 60 lebih, ustazah, makcik sedih sangat tahun ni. Kenapa makcik? Ni cerita sebelum Covid lah. Sebelum ni kalau tarawih mesti jemaah di masjid. Tahun ni makcik tarawih seorang-seorang kat rumah. Dah lah tak ada siapa kat rumah. Suami acik pergi tarawih kat masjid, acik tinggal kat rumah. Kenapa lah acik? Ni cakap Nogori ya. Saya orang Terengganu tapi duduk Nogori. Yang datang mengadu ramai orang Nogori lah. Jadi kenapa lah acik tak ikut suami? Hari tu ustaz tu kata lebih afdal kalau acik datang masjid tak dapat pahala pun jemaah. Perempuan afdal kat rumah. Jadi acik semayanglah kat rumah seorang-seorang. Tak rasa ustazah tarawih seorang-seorang. Kan? Sunyi pula tu. Subhanallah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, boleh tengok dalam fatwa Jawatankuasa Fatwa Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan ada bahas detail berkenaan dengan ni. Bahkan ulama mutaakhirin, antaranya Dr. Yusuf Al-Qadawi, ramai lagi lah ulama-ulama sekian, mereka mengatakan bagi seorang wanita yang tidak ada fitnah lagi baginya, umur dah 60 lebih, 70 lebih, tak ada kok imam kalau nampak sampai lupa Fatihah. Contohlah. Maksudnya tak ada apa dah, dia tak ada fitnah dah. Umur 60, 70 dan dia datang pula dengan suami dia naik motor, naik kereta, nak fitnah apa? Laluan pun tak bertembung, laluan muslimat belakang, laluan muslimin depan. Masya Allah. Dan sekiranya dah tak ada fitnah baginya. Yang kedua, mendatangkan lebih kekhusyukan untuknya. Beza tak kita solat kat rumah dengan solat kat masjid? Beza. Duduk kat rumah tu kan semua benda nampak. Kan? Nampaklah. Sampah, habuk pun nampak, rambut pun nampak. Tengah semayang tu kalau orang perempuan, kalau main dalam bilik mungkin lah kan kita tak nampak semua tu. Sebab itu
Subhanallah, elok kalau kita semayang kat rumah, tempat paling sunyi, tempat paling tersembunyi, supaya kita ni tak terganggu dengan suasana rumah. Kita dah umur sekian-sekian, tak ada komitmen dengan anak, tak ada komitmen dengan apa. Datang masjid, dalam perjalanan tu hadis Nabi kata, setiap langkah menuju ke rumah Allah dicatat apa? Pahala sedekah, digugurkan dosa, dinaikkan darjat. On the way, belum sampai masjid lagi. Sebab itu besarnya nilai orang yang datang masjid dalam perjalanan itu. Digugurkan dosa, dinaikkan darjat. Subhanallah, dan dicatat sebagai pahala sedekah. Bila masuk pula dalam masjid, Nabi SAW bersabda, orang yang berdiam di masjid, orang yang duduk di majlis ilmu di dalam masjid, Masya Allah, sama ada tunggu waktu antara maghrib dan isyak, dia duduklah, dia pilih tiang. Ni kan ada tiang, kadang tiang ada nama ni, kadang tu dah ada tuan dia dah. Dinding pun kadang ada tuan. Memang dia pakcik tu kat tiang tu lah, dekat dinding tu lah. Bila dia nak pergi je, orang kena lalu tepi. Subhanallah, walaupun duduk tapi niat iktikaf, Nabi kata akan didoakan oleh para malaikat. 3 doa malaikat mendoakan orang yang berada di rumah Allah. Allahumma ufillahu warhamhu wa tub alaihi. Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, terimalah taubatnya. Masya Allah. Sebab itu tuan-puan yang mata Allah sekalian, dulu kalau saya ada orang lelaki ngadu masalah rumah tangga dengan saya, memang ramai orang lelaki datang mengadu. Sebab apa? Bukan cari kek rumah. Saya dulu kerja perundingan rumah tangga, kaunselor. Memang duduk situ orang datang untuk ngadu masalah. Suami ni datang ngadu masalah dengan isteri, masalah dengan anak, masalah dengan rezeki, masalah macam-macam. Banyak yang saya cadangkan kepada lelaki, encik, saya tahu masalah encik memang berat. Isteri encik memang bermasalah. Encik ada masalah sekian-sekian. Saya tak tahu macam mana nak tolong encik, tapi saya akan panggil 2 minggu lagi, ikut tarikh temu janji, encik datang bawa isteri. Biasa macam itulah, kita dengar, kita bagi cadangan. Tapi satu perkara yang saya minta encik buat, dan insyaAllah kalau encik buat, masalah encik semua akan selesai. Macam confident je kan, macam confirm je. Tapi saya buat ayat-ayat yang nak suruh dia yakin. Saya kata, encik mulai hari ni, kalau encik nak ubah hidup, naklah ustazah. Encik nak bahagia, naklah. Encik nak murah rezeki, naklah. Masalah encik ni di sisi Allah ringan, mudah, simple. Tapi encik kena buat satu perkara ni. Saya minta encik pergi solat berjemaah di masjid. Apa kaitan ustazah dengan solat jemaah dengan masalah saya? Ni masalah isteri saya. Ustazah panggil isteri saya nasihat. Encik, saya tahu masalah isteri, tapi hakikat Allah sedang menguji kita. Dan saya bacakanlah hadis Nabi berkenaan keutamaan solat di masjid, solat berjemaah, banyak sangat kelebihannya. Sampai Nabi pernah bersabda, tuan-puan dimati Allah sekalian, sekiranya kalian tahu betapa besarnya solat berjemaah di masjid, maghrib, isyak dan subuh, solat berjemaah di masjid, isyak dan subuh, nescaya kamu akan mendatangi rumah Allah dalam keadaan merangkak. Nabi kata, kalau kamu tahu besarnya pahala, besarnya ganjaran, besarnya rahmat, besarnya barakah solat berjemaah di masjid, kamu akan mendatangi masjid walaupun terpaksa merangkak. Maksud terpaksa merangkak tu sakit, teruk, tak nak berjalan, merangkak pun pergi juga. Nabi sambung lagi hadis tu, Nabi kata, sehingga kan kamu akan terpaksa mencabut undi. Sehingga kamu terpaksa cabut undi. Maksudnya, contoh kita ni, saya nak tanya, kalau seluruh qaryah ni datang masjid, muat tak surau ni? Semua qaryah, ahli qaryah umat Islam nak masuk, nak solat berjemaah, muat tak? Tak muat. Bayangkan kalau Datuk pengerusi kita buat pengumuman, siapa yang solat subuh berjemaah di surau Al-Amin akan diberikan RM100 setiap subuh. Agak-agak penuh tak? Bergaduh tak? Terpaksa cabut undi tak? Terpaksa. Bahkan tiba-tiba dari Seremban pun datang. Betul. Kalau betul lah Datuk Pengurusi buat pengumuman macam tu. Tapi Nabi kata, seandainya kamu tahu nilai solat berjemaah di rumah Allah, kamu akan datang dalam keadaan merangkak. Tapi benda tu alam ghaib, tak nampak nilai tu besar mana. Apa yang berlaku dalam perjalanan, kalaulah kita nampak dosa berguguran tu, banyaknya dosa gugur, takkan mesti kita nak hari-hari tempuh perjalanan datang masjid
Sebab nampak gugur. Kalaulah dosa kita, tuan-puan dan mati Allah sekalian, Allah letak titik hitam tu bukan pada hati, pada muka. Agak-agak penuh tak titik hitam kat muka masing-masing? Mesti penuh sampai tak ada ruang, sampai bergerak, sampai tebal. Dosa sekali ngumpat, maaf. Padahal dosa ngumpat berapa banyak dah. Belum dosa-dosa tengok benda yang tak elok, dengar benda tak elok, sangka buruk. Mungkin dah penuh ni. Tiba-tiba dalam perjalanan kita pergi masjid, gugur. Lama-lama bersih. Sudah tentu kita akan menjadi seorang yang mencintai sangat masjid. Sebab itu Nabi kata, seandainya kamu tahu nilai solat berjemaah di masjid, kamu akan datang walaupun merangkak. Dan kamu akan mencabut undi. Sebab bergaduh ni, cabut undi siapa yang nama dia naik untuk datang masjid. Tapi semua itu hanya orang beriman saja tahu. Dan inilah golongan yang akan menjadi VIP Allah di mahsyar kelak. Mereka yang terikat hatinya dengan rumah Allah. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat, dua orang yang saling mencintai kerana Allah Subhanahu wa taala, berkumpul dan berpisah kerana Allah juga. Masya Allah, subhanallah. Ini golongan VIP di mahsyar kelak, iaitu golongan yang saling mencintai kerana Allah. Cuba tengok orang kiri dan kanan. Tengok orang kiri kanan. Ada tak orang kiri kanan? Kenal tak orang kiri kanan ni? Tak kenal. Kan ada yang tak kenal, ada yang baru tengok. Subhanallah. Boleh tak cakap dekat orang kiri kanan, I love you. Cuba cakap I love you. Lepas tu balas I love you too. Subhanallah. Orang lelaki cakap I love you. Orang lelaki jangan harap lah. Tengok dia tak tahu. Dengan orang rumah pun dia payah nak cakap I love you lagi sesama lelaki ya. Tuan-puan dimati Allah sekalian, satu ketika seorang sahabat, dia duduk dengan Rasulullah. Kemudian adalah melintas seorang lelaki. Lalu seorang sahabat ni dia kata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya aku mencintainya ya Rasulullah. Bukan cinta loving couple ni, laki sama laki mana boleh. Maksudnya dia bagi tahu Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya aku sayang sangat sahabatku tu. Aku cinta pada dia, aku sayang sangat kepadanya. Lalu Rasulullah bertanya kepada dia. Rasul kata, adakah kamu telah memberitahu dia bahawasanya kamu sayang dia? Ya Rasulullah, aku tak pernah beritahu dia, tapi dalam hati tu memang sayang dia. Rasul kata, kalau kamu menyayanginya, katakanlah kepadanya kamu menyayanginya, niscaya Allah juga akan menyayangimu. Subhanallah. Sebab itu sebenarnya sunnah Nabi, sunnah para sahabat, bila sayang seseorang, cakap, sebut. Bukan suami isteri saja, adik-beradik. Pernah cakap dekat kakak, kak adik, sayang. Sayang sangat. Bila peluk, Kak Mak sayang Siti. Tu adik saya lah. Kak Mak sayang. Panggil Kak Mak, Asma, Mak. Tapi ada maksud juga, Ma'un, air. Dia ada panggil saya Kak Mak lah. Kak Mak, Kak Mak, Kak Mak. Kalau orang Ganu, dia buat gelaran dulu, kayu kamak. Kayu kamak ni nama makanan. Kita kalau kat sini, kuih apa tu yang panjang, cicak air, cakui. Kami panggil kayu kamak. Tak tahu kenapa. Jadi budak-budak kan sekolah panggil kayu kamak, kayu kamak. Sebab adik saya panggil Kak Mak kan. Tak apalah tu. Tapi dengan adik-adik cakap, Kak Mak sayang sangat, I love you. Kadang tu kan dengan adik-beradik. Dengan anak kena selalu cakap. Dengan cucu, Wan sayang cucu. Dengan suami cakap tak ni? Cakap tak dengan suami? Kak Na cakap tak? Gelak Kak Na, abang ipar saya. Puan cakap tak? Jangan pula buat sedih kan, dah tak ada suami. Aduh, sedih lah pula. Ni yang belum suami jangan sedih juga, insya-Allah. Subhanallah. Cakap. Pakcik-pakcik kat luar cakap tak I love you dekat isteri Tuan Haji? Subhanallah. Ada yang gelak je. Balik ni, kalau siapa umat Nabi Muhammad nak ikut sunnah Nabi, Nabi bukan setakat dengan isteri, dengan sahabat pun. Pernah dengar tak cerita Zaid bin Harisah? Kan, bila Nabi nak bagi dia nasihat, Nabi mulakan dengan, wahai Zahid, sesungguhnya aku sangat mencintaimu, wahai Zaid. Subhanallah. Dengan kawan-kawan Nabi cakap kalau Nabi sayang. Dengan isteri apatah lagi.
Sebab apa kita tak boleh nak sebutnya? Sebab kita tak membiasakan sunnah Nabi. Kalau Mak Saleh memang macam tu lah. Ni suami panggil sayang, panggil anja, itu panggilan-panggilan manja, itu pun sunnah Nabi. Ada dalam buku yang kita jual dekat luar cerita bagaimana romantiknya Rasulullah. Dan Rasulullah romantik ni bukan masa muda ya. Umur dah 50 dah 60 cerita Nabi romantik tu, sebab Aisyah yang bercerita. Aisyah bila bercerita nikah dengan Nabi umur 53 sampai umur Nabi 63. Jangan kita kata dah tua-tua tak payah buang tabiat lah ustazah, tak payah nak sebut lah I love you, I love you. Nabi dah usia yang begitu masih lagi mengamalkan kan sunnah-sunnah sebegitu untuk merapatkan hubungan suami isteri. Masya Allah. Dan ini bukan perkara biasa. Mereka yang saling mencintai kerana Allah, mereka adalah VIP Allah di mahsyar kelak. Dan maksud saling mencintai kerana Allah, bila buat salah tegur, bawa kepada ke arah kebaikan, lindungi daripada bahaya, lindungi daripada apa-apalah kebencian manusia. Bila isteri buat salah tegur, suami buat salah tegur, Masya Allah, tuan-tuan dimati Allah sekalian, sebuah keluarga yang saling mencintai kerana Allah, datang apapun ujian, badai, musibah, dia tetap bertahan. Sebab dia menganggap cinta kerana Allah tanpa syarat. Ada orang datang jumpa saya, ustazah, suami saya okey, tapi adalah satu benda yang saya tak boleh terima apa yang dia buat dalam hidup saya. Dia okey ustazah, dia suami yang baik, suami yang rajin, suami sekian-sekian. Tapi ada satu perkara saya tak boleh maaf ustazah. Sebab perkara tu saya jadi macam bila tengok dia bengkak, hati tu bengkak je, rasa macam tak boleh lepas. Saya kata, puan, kalau puan letak syarat mencintai kerana Allah mesti sempurna, puan tak akan jumpa cinta kerana Allah. Sebab kalau betul kita cinta kerana Allah, cinta itu akan diuji. Cinta itu akan bertemu dengan pelbagai ujian, musibah, macam-macam. Tetapi puan tetap teguh, puan tetap maafkan, puan tetap menyayangi, melapangkan dada. Itulah cinta sebenar kerana Allah. Saya pernah jumpa seorang suami yang mengadu, dia kata, ustazah, isteri saya curang sekian-sekian, tapi saya masih lagi menerima dia, bukan sebab saya sayang dia, tapi saya terima dia. Saya masih simpan dia sebab dia nak marah kan. Saya masih simpan dia dekat rumah. Sebab apa? Anak-anak sayang dia, dia sayang anak-anak. Esok-esok bila anak-anak dah besar semua, saya akan ceraikan dia. Saya cuma simpan sebab tu je. Kalau ikutkan hati saya, benci. Saya pun tanya dia, encik, minta maaf saya nak tanya, berapa orang anak encik? 5 orang. Isteri encik buat perangai curang tu sampai tahap mana? Dia pun ceritalah, bukanlah sampai tahap zina contohnya, tapi adalah kan buat perangai yang tak elok lah. Bila dia start 2 tahun kebelakangan ni, sebelum ni isteri encik macam mana? Dia isteri yang baik, dia baik, dia tak pernah buat sekian-sekian. Encik sayang, sekarang benci. Sekarang saya benci sangat dia. Saya tak boleh terima dia khianat saya. Lepas tu saya tanya lagi, encik tengok bagaimana isteri mengandung, encik ingat bagaimana dia melahirkan anak-anak. Encik sayang anak-anak, sayang. Kalau encik sayang anak-anak, encik kena sayang ibu yang melahirkan anak-anak tu. Kalau encik letakkan syarat, sempurnalah seorang isteri tu, baru encik sayang betul-betul, encik tak akan jumpa cinta yang sempurna. Sebab apa? Mereka yang saling mencintai kerana Allah, dia akan memaafkan. Dia akan kuat untuk memaafkan, kuat untuk bimbing dan menerima seadanya kekurangan pasangan. Kalau betul kita cintakan anak, kita tak akan cinta bersyarat. Jangan memilih-milih anak yang begini, yang cemerlang, comel pula tu, yang ni lah disebut-sebut. Saya jumpa ramai ibu, bila bercakap macam mana anak-anak, okey alhamdulillah, anak pertama gini, anak kedua gini, anak ketiga gini, anak keempat ni, anak ketujuh. Tiba-tiba tak sebut anak ke-6. Kenapa? Yang tu tak payah sebut lah ustazah. Kau teringat pun, geram. Tak payah tanyalah yang tu. Saya kata, makcik, mungkin kerana anak yang ke-6 tu lah makcik masuk syurga. Sebab apa pula ustazah? Sebab anak tu yang paling banyak bagi pahala sabar. Anak itu yang banyak makcik doa, betul tak? Betul ustazah. Mungkin asbab dia makcik masuk syurga. Walaupun dunia nampak dia banyak menyakiti hati makcik. Subhanallah. Sebab itu mencintai kerana Allah, cinta itu akan diuji. Tetap teguh, bertahan dalam rumah tangga. Tetap maafkan suami walaupun akhlaknya buruk. Kita harap suami kita romantik, I love you sekali pun tak pernah sebut. Kita harap suami kita romantik, sekali tarikh lahir pun dia tak pernah ingat. Subhanallah, ujian sungguh. Kita faham tu.
Tetapi itulah namanya cinta kerana Allah. Tapi mudah-mudahan berubahlah pasangan tu. Okey, subhanallah. Itu golongan VIP yang ke-5. Mereka yang saling mencintai kerana Allah, berkumpul dan berpisah kerana Allah juga. Dan yang ke-6, iaitu seorang lelaki yang diajak zina oleh wanita yang kaya dan cantik, tapi ia menolaknya sambil berkata, aku takut kepada Allah. Yang ke-7, seseorang yang bersedekah dengan menyembunyikannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya, serta seorang yang berzikir kepada Allah dikala sendiri. Oh, saya ingat ni. Kenapa saya ingatnya? Berzikir kepada Allah dikala sendiri hingga meleleh air matanya. Subhanallah. Cukup tak 7? Laju pula last tu kan? Cukup. Tapi tak tulis tu. Ada. Oh, cari hadis tu. Subhanallah. Jadi itulah 7 golongan VIP Allah. Agak-agak dalam 7 ni kita yang mana? Agak-agak ada tak kita ni dalam 7 ni? InsyaAllah. Pakcik-pakcik tu kan? InsyaAllah. Allahu Akbar. Kita ni sampai pukul 4 ya? Betul? Ke sampai 3.30 je? 4 Boleh ya sampai pukul 4. Yang pertama, adakah kita pemimpin yang adil? Adakah kita adil dengan adik-beradik? Adakah kita adil dengan anak-anak? Adil dengan suami kita? Adil dengan isteri? Orang yang adil, dia bukan saja menghitung kebaikan, keburukan pun dia terima seadanya. Keburukan pun dia terima seadanya. Okey, golongan yang kedua, pemuda yang kita ni selalu sibuk tak dengan ibadah. Takut tak termasuk golongan kedua. Golongan yang ketiga, hati selalu terikat dengan masjid. Wallahualam, terikat tak kita ni dengan masjid. Yang keempat, 2 orang yang saling mencintai kerana Allah. Subhanallah, adakah kita orang yang saling mencintai kerana Allah? Jadi kalau kita saling mencintai kerana Allah, kita memaafkan, kita berlapang dada dengan ujian Allah terhadap cinta, insya-Allah kita masuk dalam golongan yang kelima. Kemudian seterusnya, seorang lelaki yang diajak zina, kemudian dia tolak dengan mengata aku takut kepada Allah. Dan seseorang yang bersedekah dengan menyembunyikan sehingga tangan kanan memberi, tangan kiri pun tak tahu. Seseorang yang berzikir kepada Allah dikala sendiri hingga menangis di malam hari. InsyaAllah jangan sampai kita langsung tak ada dalam golongan VIP Allah ini.